Hai, Assalamualaikum semua. Seperti yang diberitahu, pada malam ini awak semua akan mempelajari cara-cara menganalisis skor muzik. Cara-cara menganalisis skor muzik. Yang pertama, pastikan anda dapat skor muzik yang betul seperti yang diberitahu. Yang kedua, sediakan pensel untuk mencatat. Yang ketiga, hayati skor muzik dari mula hingga tamat. Seterusnya, kenal pasti time signature, key signature dan tempo lagu tersebut. Yang kelima, kenal pasti rhythm dan ras yang ada pada lagu. Yang keenam, kenal pasti dynamics dan articulations yang ada pada lagu. Dan akhir sekali, buat catatan ringkas pada lagu untuk memastikan anda peka terhadap perubahan lagu. Untuk pengetahuan semua, kita akan menganalisis skor lagu dari satu movie yang agak terkenal pada tahun 2017. Dari perbualan tersebut, agak-agak anda semua movie apakah itu? Cuba teka. Yes, perbualan ini dipetik dari movie Beauty and the Beast dan lagunya pun bertajuk Beauty and the Beast. Berikut adalah contoh skor muzik Beauty and the Beast bagi seksyen flute, clarinet dan saxophone. Pastikan anda mendapat skor Beauty and the Beast mengikut instrumen masing-masing. Caranya adalah anda perlu melihat di bahagian kiri atas skor yang ditanda dengan nombor 1 seperti yang telah ditunjukkan dalam slide bagi mengetahui instrumen masing-masing. Diminta para pelatih untuk mencatat sebarang info di atas skor yang berkaitan bagi memudahkan sesi pembelajaran anda. Para pelatih digalakkan untuk meneliti setiap bahagian skor Beauty and the Beast ini dari mula sehingga habis. Seterusnya, anda perlu mengenal pasti simbol-simbol yang terdapat dalam skor muzik seperti time signature, key signature dan tempo. Dalam skor muzik, time signature adalah simbol yang menjelaskan kiraan beat dalam satu bar yang terletak pada bar pertama setiap skor dan berbeza-beza mengikut jenis lagu. Dalam lagu ini, time signature-nya adalah 4/4. Nombor pada bahagian atas dikenali sebagai nominator, menunjukkan beberapa beat yang perlu ada pada setiap bar. Oleh itu, nominator 4 bermaksud terdapat 4 beat dalam satu bar, manakala nombor pada bahagian bawah atau dikenali sebagai denominator menunjukkan jenis not mengikut nombor yang berbeza. Denominator 4 mewakili not crotchet yang bermaksud terdapat 4 crotchet dalam satu bar. Seterusnya, key signature adalah simbol yang menunjukkan not muzik itu perlu dimainkan dalam key tertentu seperti key sharp yang bersimbol hashtag atau key flat yang bersimbol seperti B. Sebagai contoh yang ditunjukkan dalam bar pertama skor clarinet, terdapat simbol flat di atas barisan not B. Oleh itu, setiap not B yang terletak di atas garisan pada bar tersebut perlu dimainkan secara B flat. Kemudian, tempo adalah tahap kelajuan sesebuah lagu itu dimainkan. Tempo skor boleh dijumpai pada bahagian atas kiri skor yang dilabel dengan nombor. Seperti yang ditunjukkan pada skor Beauty and the Beast ini, instrumen flute, clarinet dan saxophone mempunyai tempo lagu yang sama iaitu 110 ataupun dalam kelajuan yang sederhana. Baiklah, untuk step yang kelima ialah kenal pasti rhythm dan ras yang ada pada lagu. Seksyen woodwinds selalunya akan memainkan bahagian melodi, namun tidak semua lagu sebegitu dan tidak sepenuhnya satu lagu kita akan memainkan melodi. Oleh itu adalah penting untuk kita mahir dalam mengenal pasti rhythm sesebuah lagu dan ras yang ada pada sesebuah lagu. Bagi lagu Beauty and the Beast ni mungkin kita familiar, namun lagu-lagu lain, jadi oleh itu mari kita teliti skor yang telah diberikan ni. Baiklah, caranya adalah seperti ini. Kita scan dulu satu skor tu, tengok di mana kita akan bermain, di mana kita akan berhenti. Secara detailnya saya tunjukkan, di sini ada 3 skor flute, alto saxophone dan clarinet sebagai contoh. Jadi untuk skor flute, rhythm dia adalah seperti ini. After 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Da 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 da. 1, 2. Da 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 da. Rest. Kita akan rest selama 4 bar. Jadi satu bar ada 4 beat, kita akan rest 4 beat. Lamanya. Okay?
Untuk alto saxophone pula, kita tengok lebih kurang sama dengan flute, cuma hujungnya ada di mana flute rest, alto saxophone akan terus bermain semi-brief tie dengan semi-brief, iaitu akan mendapat 4 beat campur 4 beat, iaitu 8 beat kena hold. Dan kita juga lihat ada dua, maknanya ada note yang bawah, ada note yang atas. Kita nak main apa? Jadi di sini adalah di mana kalau ada dua orang bermain alto saxophone, seorang akan bermain note yang di bawahnya, seorang akan bermain note yang di atasnya. Okey, rhythm dia saya tunjukkan ya. 3, 4, rest, rest, da 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 da, rest, rest, da 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 da. Seperti itu. Untuk clarinet, kita lihat awal-awal dia dah rest selama 4 bar. Jadi selepas flute dan alto saxophone main, barulah clarinet akan main. After 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, da 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 da, 1, 2, da 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 da. Jadi macam itulah kita nak mengenal pasti rhythm dan rest pada lagu. Jadi anda boleh cuba untuk bar-bar yang seterusnya dalam skor masing-masing ya. Okay, hai semua. Hari ini kita akan belajar pasal kenal pasti dinamik dan articulation yang ada pada lagu. Okey, dinamik ni apa? Dinamik ni adalah bunyi perlahan ataupun bunyi kuat yang ada pada sesebuah skor muzik yang akan dimainkan. Dinamik ni penting untuk mengubah sebuah mood dalam lagu tersebut, dan dinamik adalah petanda elemen yang ada pada performance anda. Komposer akan menggunakan dinamik untuk mengubah sesebuah mood lagu tersebut, seperti menggunakan piano untuk menjadikan lagu itu perlahan dan sedih, ataupun menggunakan forte untuk menjadikan lagu itu kuat dan gah. Okey, analisis skor. Kalau dilihat pada bar 5, di situ ada dinamik dan MP, iaitu mezzo piano. Mezzo piano ni adalah bunyi yang harus dikawal, volumenya harus dikawal dan jangan terlalu kuat. Okey, dan kalau lihat di situ pada bar ke-8 mempunyai D crescendo. D crescendo ni adalah bunyi yang kuat akan dari perlahan akan menjadi perlahan. Jadi volume untuk bar 8 akan menjadi perlahan secara berperingkat, dan dinamik bar 9 akan menjadi piano. Seterusnya, not C pada bar 14 mempunyai tanda tie. Not C ini akan menjadi sejumlah 6 beat, iaitu campuran antara semi-brief 4 dan minim iaitu 2. Okey, kemudian bar 31 pada note E mempunyai accidentals. Ini akan menjadikan note E pada bar tersebut dimainkan sebagai flat. Seterusnya kita ada ritardando. Ia bermaksud tempo lagu akan perlahan secara berperingkat. Pemain harus peka dengan perubahan yang akan dibuat oleh konduktor. Okey, tanda fermata pula, pemain harus hold note sehingga diberitahu oleh konduktor. Seterusnya, pada bar 31, ia menunjukkan perubahan key signature ke F major, di mana kesemua not F, sama ada not tinggi ataupun not rendah, akan dimainkan secara sharp. Berikutnya, pada bar 35, ia menunjukkan bahawa not tersebut mempunyai split note. Pemain haruslah membahagikan antara not bawah atau not atas sesama pemain. Jadi, seorang pemain hanyalah perlu bermain satu bahagian not sahaja, sama ada not atas atau not bawah. Yang ketujuh, buat catatan ringkas pada lagu untuk memastikan anda peka terhadap setiap perubahan yang ada pada skor, seperti skor Beauty and the Beast yang telah ditunjukkan pada ruangan slide. Contohnya, anda boleh bulatkan seperti dynamic, articulations, time signature dan sebagainya, dan buatlah catatan ringkas pada ruangan kosong yang ada. Baiklah, itu sahaja untuk video kali ini. Anda boleh mengaplikasikan teknik-teknik ini pada skor anda masing-masing yang ada terdapat dalam modul anda.
Jadi jika ada sebarang persoalan, boleh ajukan kepada SL atau ASL sewaktu sesi Q&A nanti.